dan tidak memuhasabahkan diri kita, takut nanti Ramadan berlalu dalam keadaan kita menjadi salah seorang yang selalu kita dengar dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allah melaknat orang-orang yang mana ketika dalam Ramadan ini dia tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam detik-detik makin ke penghujung ini kita sama-sama muhasabah, mudah-mudahan penyertaan, keberadaan hidup kita dalam bulan Ramadan ini betul-betul diberkati, dirahmati oleh Allah, dan akhirnya kita dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila ditanya tentang apakah bezanya Ramadan dengan bulan-bulan biasa, pertama sekali dalam keadaan yang terhad ini saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk sama-sama kita mengingat kembali bagaimana kita sebelum berada di bulan Ramadan ini, yang mana di bulan Rejab, Syaban, kita diminta untuk berdoa. Saya suka nak bawa doa ini tuan-tuan, untuk kita sama-sama berfikir dan merenung tentang persoalan, termasuklah apa yang telah ditanya oleh pihak moderator tadi, iaitu apakah keistimewaan Ramadan. Kalau kita masih ingat doa ini, iaitu Allahumma barik lana fi Rejab wa Syaban wa balighna Ramadan. Kita minta hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu di dalam bulan Rejab dan bulan Syaban, dan kita mohon diri kita akan berada dalam bulan Ramadan. Dan sekarang ini kita berada dalam bulan Ramadan. Kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun dalam 2 hari yang lepas ataupun sehari yang lepas pun ada rakan-rakan, kenalan-kenalan kita ataupun dalam grup-grup WhatsApp kita, orang menyatakan kembalinya seseorang ataupun orang yang lain kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saban hari akan ada orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma pada masa ini kita masih berada di sini dan Allah panjangkan umur kita seperti mana doa kita di dalam ataupun di dalam bulan Rejab dan bulan Syaban yang lepas. Cuma ialah apabila kita telah sampai ke bulan Ramadan ini, kita mengingat kembali doa itu, kerana daripada doa itu terkandung intipati apa yang kita persoalkan ataupun apa yang cuba kita bincangkan. Pertama sekali yang saya nak angkat ialah berkenaan dengan Allahumma barik lana. Kalau kita selalu dengar doa ini dalam keadaan wazan begini, yang menyebut kata ini bukan sahaja doa untuk di bulan Rejab, bukan untuk di bulan Ramadan semata-mata, ataupun di bulan-bulan yang lain, bahkan hari-hari. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dan kita selalu berdoa dalam doa-doa kita, kita minta kita diberkati oleh Allah. Allahumma barik li fima a'tait. Saban waktu di tiap pagi kita berdoa kepada Allah, minta hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya nak sebut dalam tema keberkatan ini ialah apabila kita sampai ke bulan Ramadan, sebenarnya bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh keberkatan. Kan kita selalu sebut menjadi satu tagline yang sangat-sangat famous untuk kita sebut, Ramadan al-Mubarak, kan? Ramadan yang penuh berkat. Kalau bulan lain kita minta kita diberkati oleh Allah, kita minta kita diberkati oleh Allah, kita minta kita diberkati oleh Allah. Tetapi dalam bulan ini Allah sebut, termasuklah sahur, inna fi suhur barakah, sesungguhnya sahur itu adalah penuh barakah. Bangkit di waktu sahur pun barakah di bulan Ramadan. Bukan sahaja-sahaja kita bangun untuk mengalas perut, esok kita jangan lapar, itu puasa ataupun sahur dan biaklah, tahun kanak-kanak, makan malam tu, esok jangan lapar. Tetapi kita sebagai orang yang dewasa, yang cuba memahami dalam keadaan penuh dengan keilmuan, supaya hidup kita, keberadaan kita di bulan Ramadan ini betul-betul mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya apa yang kita inginkan di bulan Ramadan ini ialah, kalau kita nak sebut yang senang tadilah, secara umumnya ialah keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sementara memang disebut bulan Ramadan ini penuh dengan keberkatan, setiap sudut, setiap keadaan.
ibadat-ibadat yang Allah telah tentukan di bulan Ramadan ini penuh dengan keberkatan. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Kalau kita nak bincang tentang berkat tu, Masya Allah, supaya kita lebih faham, sama-sama mengingat kembali, recall balik, iaitu apa maksud berkat. Kan? Berkat itu ialah sesuatu perkara yang akan memberi manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Berbeza berkat dengan yang satu lagi yang selalu disebut kita ialah halal, kan? Kalau halal, pihak JAKIM boleh luluskan. Minta maaf, maksudnya yang berautoriti tentang halal lah, kan? Kalau JAKIM lulus halal, maka kita tanpa ragu kita makan sebab halal. Tetapi yang boleh menentukan berkat, Majlis Islam sih boleh menentukan berkat, kan? Jaiz pun tak boleh menentukan berkat. Yang boleh menentukan berkat ialah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kan? Hanya berkat itu datang daripada Allah. Seorang pun tak boleh nak mengaku bahawa apa yang dia lakukan adalah satu keberkatan. Kan? Cuma kita sentiasa berdoa kepada Allah supaya kita sentiasa diberi keberkatan dalam semua perkara. Sementara ibadat kita di bulan puasa ini mudah-mudahan semuanya adalah merupakan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, untuk kita elaboratekan lagi, untuk kita perkembangkan lagi untuk beza Ramadan dengan bukan Ramadan tu, cuba kita fikirlah. Inilah bulan yang paling sesuai untuk kita menjadikan amalan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya tuan-tuan, dalam hidup kita apa yang kita cari sebenarnya? Sudah pastilah kita sendiri dapat menjawab. Tidak ada benda lain kecuali 4 perkara. Munadanya termasuklah kepada 4 perkara yang besar. Saya ingat ada seorang ustaz sebut, 1 di atas bahu katanya, di atas bahu. 2 di dada. 3 di perut. 4 di bawah perut. Yalah, ibu sebut gelak lah, 4 di bawah perut. Pertama sekali yang kita cari ialah yang di atas bahu. Pangkat, darjat, ataupun kebesaran dan sebagainya. Apakah salah kita mencari pangkat dan darjat? Tidak. Bahkan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya manusia, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia adalah khalifah. Apabila kita disebut sebagai khalifah, sudah semestinya kita mempunyai kuasa, kita mempunyai kedudukan, kita mempunyai pangkat. Sampai bila kita menjadi orang yang diatur oleh orang lain, sudah pastilah pangkat itu dituntut dalam syariat. Kan? Menjadi ketua itu dituntut oleh syariat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Pangkat adalah sesuatu yang dituntut di dalam Islam. Tetapi biarlah pangkat tadi diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kalau pangkat itu tidak diberkati oleh Allah, mulanya si guna pangkat. Si berpangkat pun si ahad. Kan? Sebab ya orang kata bila kita dibangkitkan di akhirat kelak, saya sempat panjang juga tuan-tuan, saya put direct saja. Sebenarnya ada cerita. Di akhirat kelak, di dalam kubur kelak, bila bertemu dengan malaikat, mereka tanya pangkat kita. Kan? Yang ditanyanya ialah amalan kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Tuhan si nanya tentang pangkat, Tuhan si nanya tentang anak, Tuhan si nanya tentang apa-apa yang lain, melainkan yang datang dengan hati yang penuh sejahtera. Siapa hati yang sejahtera? Ialah orang yang hidupnya di dunia diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ialah kita minta pangkat yang ada pada kita diberkati oleh Allah. Kan? Sekiranya hidup kita sempat naik pangkat, kerja-kerja sampai ke pension, naik pangkat, jadi orang biasa aja, tahan. Mudah-mudahan apa yang ada pada kita tadi naklah menyebabkan orang yang sentiasa mengharapkan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala tidak akan merasa resah gelisah. Kita sentiasa tenang dalam percaturan, dalam qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan itu adalah madrasah yang paling penting untuk kita mempertingkatkan tahap diri kita supaya kita mencari keberkatan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat wa 'alaihimus syuqqah. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, wahai Muhammad, kalaulah apa yang engkau bawa, lau 'aradan qariban, satu benda yang dekat, wa safaran qasidan, ataupun perjalanan yang nampak arah tujunya, orang boleh nampak arah tujunya, lattaba'uk, semua manusia akan ikut engkau wahai Muhammad. Walakin ba'udat, tetapi apa yang engkau cari, benda yang si nampak, berkat si nampak, tuan-tuan. Sebut berkat-berkat, apa berkat?
Kan? Kenapa dimakan berkat? Kata kita lah, muncak rangkat tuan-tuan. Nak minta berkat, minta berkat. Di dunia tu, saya dah makan berkat. Ambil je kau berkat je. Yang kita makan ialah gaji. 25 bulan keluar gaji. Nak yang dicari oleh kita. Sedangkan kita orang beriman tuan-tuan, dalam kita mencari pangkat, dalam kita mencari darjat, yang utama yang kita cari ialah berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam ni juga 10 minit ada signal okey. Yang kedua ialah yang kita cari ialah ilmu kita. Kan? Yang tidak ada. Sedangkan ilmu adalah satu benda yang disuruh oleh Allah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ayat yang pertama turun adalah ayat yang berkenaan dengan ilmu. Kalaulah kita seorang pencari ilmu, tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Walaupun kata itu bukan hadis, anggaplah itu kata-kata. Yang hadisnya ialah talabul ilmi minal bahdi ilal lahdi. Dan banyak lagi hadis-hadis, banyak ayat Al-Quran menceritakan tentang ilmu. Tuntutlah ilmu sampai kita mencapai tahap yang paling tinggi. Tetapi di bulan Ramadan inilah kita berdoa supaya ilmu kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang akan ditanya oleh Allah, ilmu yang akan dipandang oleh Allah ketika kita sampai di akhirat kelak. Maknanya Ramadan inilah yang paling sesuai untuk kita memberkatkan ilmu kita. Walaupun apa bidang sekalipun. Bukan semestinya bidang agama semata-mata. Begitu juga apa yang kita cari untuk perut kita, rezeki kita, yang selalu kita doa hari-hari. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Sebab itulah doa makan itu begitu, supaya yang masuk ke dalam perut kita biarlah benda berkat. Di bulan Ramadan tuan-tuan, bukan ajak makanan yang halal. Kita pun selalu berfikir, makan, beli bubur pedas. Bubur pedas kita dah, duit kita dah, kan? Tetapi jam belum masuk, si berani kita makan tuan-tuan. Walaupun halal makanan. Sebab apa? Sebab kita memikirkan sesuatu itu disuruh oleh Allah, diredai oleh Allah, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takut yang masuk ke dalam perut kita tidak berkat. Bulan Ramadan lah kita melatihkan diri kita. Yang masuk ke mulut kita bukan saja halal, tetapi kita fikirkan biarlah sesuatu itu penuh berkat. Sebab itu Nabi menyebut, siapa yang berani tidak memasukkan perutnya dengan berkat yang tidak halal, kullu lahmin nabata minal harami fannaru aulabi. Hati-hatilah kita yang masuk ke perut kita tidak berkat, maka yang akan berlakunya ialah salah satu daging yang tumbuh daripada benda-benda yang haram, fannaru aulabi, maka dosa itu akan ditanggung kita, maka nerakalah tempat utama baginya. Dan yang ketiga ialah nafsu kita, sebut nafsu jelah. Yang di bawah perut tadi nafsu. Maka nafsu ini perlu dikawal untuk keberkatan. Kan? Nafsu baik, bukan macam pusat. Baru saya bagi pusat saya dipotong. Tadi cerita, orang nak malah batu cincin ambil batu pusat tuan-tuan. Dia beri doktor pulang takut, kejut juga kita. Dia beri batu bol pusat. Maknanya bukan bol sebarang bol, bol berkat untuk bulan puasa. Tapi nak nyebutnya ialah biarlah nafsu kita, nafsu yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan setakat nafsu yang satu itu, tetapi semua nafsu yang menyebabkan manusia layak menjadi khalifah. Kerana manusia ada nafsu. Jadi bulan inilah yang paling istimewa Ustaz. Kalau kita nak sebut apa istimewanya Ramadan, Ramadan dah kita handle nafsu, kita kawal nafsu, bukan nafsu kawal kita. Mungkin di bulan lain kadang-kadang Masya Allah, bila berbuka puasa, sebab ialah kadang-kadang bulan puasa tewas juga kita oleh nafsu. Enak? Mula-mula puasa dia dah berfikir dah. Plannya ialah lepas makan kurma, terus lepas minum air kosong, nak semayang dulu. Tapi macam-macam je asbabnya. Siapa juga malah benda. Sampai hari ke-17 dah. Si dapat juga nak makan kurma, nak minum air kosong, baru nak semayang. Lepas sambung lagi. Tetapi sampai 17 hari, muntinggan si lengis, si berhenti kita tuan-tuan. Maknanya kita masih lagi dikawal oleh nafsu kita. Kita belum dapat lagi mengawal nafsu. Mudah-mudahan 17 hari dah berlalu, 13 hari yang akan mendatang, kita yang menjaga nafsu. Sebab nafsu yang berkat ini, yang dipandu dari orang yang beriman ini, maka nafsu itu akan menjadikan manusia hebat. Kerana kita berbeza dengan malaikat, kita diangkat menjadi khalifah kerana kita ada nafsu. Nafsu yang baik, nafsu mutmainnah. Minta maaf sikit lagi fungsi. Itu yang pertama, tema yang pertama, keberkatan. Tema yang kedua ialah kita disuruh untuk berdoa. Kan? Bulan pertama, bulan kedua, masuk Ramadan pun sebenarnya tuan-tuan, di bulan Ramadan ini kita perlu banyak berdoa. Sebab itu disebut, saya takut tak sempat yang kita sebut apa dalam hadis selalu dibaca ketika Ramadan. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban.
Apa maksud wahtisabah? Wahtisabah ialah orang yang penuh mengharap kepada Allah. Walaupun dikatakan bahawa Allah ampunkan dosa orang yang berpuasa, tetapi kita sebagai manusia kena banyak berdoa. Waktu malam berdoa, lepas sembahyang berdoa. Memang kerja kita bulan Ramadan ni berdoa. Sebab doa adalah merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di bulan lain mungkin kita kurang berdoa. Tapi di bulan Ramadan ini, seperti yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas kita tarawih selalu kita minta Allah ampunkan kita, minta Allah maafkan kita. Subhanallah. Ini yang disebut tadi, kalau kita betul-betul mengharapkan bulan Ramadan ini, ganjaran Ramadan ini, maka orang yang dapat mengenal erti keislaman Ramadan ini ialah sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sampai mengalir air mata, tuan-tuan. Saya ibaratkan diri saya sendiri, tuan-tuan. Kalau berada, lepas saya masuk yang ketiga, kalau berada di Mekah, tempat yang mesti menangis ialah waktu tawaf. Mesti menangis, tuan-tuan. Mesti menangis pun, buatlah. Usahakanlah doa tentang mak bapak, apa peranan kita, ingat dosa kita, mesti menangis, tuan-tuan. Macam juga dalam Ramadan. Maknanya banyakkan berdoa. Bulan Ramadan ialah bulan yang kita disuruh oleh Allah berdoa, sebab ialah kita diminta berdoa ketika mana bulan Rajab, bulan Syaban, kita berdoa. Jadi ibadat yang paling senang ialah selain daripada kita dapat apa yang kita minta, bulan Ramadan ini Allah ganjari berganda-ganda dengan kita banyak berdoa kepada Allah. Yang terakhir, hanya untuk doa ini, tuan-tuan. Yang terakhir yang saya nak sebut ialah sebenarnya bulan Ramadan ini ialah kita rasa makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting, tuan-tuan. Kita berdoa, kita ingat dengan Allah. Ataupun ada orang lain berdoa, ingat benda lain. Pun kita berdoa, sudah pasti kita ingat dengan Allah. Kalau kita banyakkan berdoa, kita sentiasa ingat Allah. Maka sesuailah apa yang disebut. Sebab dalam puasa tu, kalau kita fikirkan, bermula daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Satu hari kita berpuasa. Iaitu kita disebut sebagai berpuasa daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kita jaga puasa kita. Orang Sik Nangga, maghrib kecil, maghrib selalu orang nyebut puasa yok-yok. Mana? Mungkin orang Semenanjung saya tahulah. Pulang ke rumah buka periuk, katanya selalu maghrib-maghrib lah, tuan-tuan. Tapi saya baru ingat juga, kecil-kecil maghrib selalu dengar. 2-3 hari lepas baru saya dengar. Tebik puasa, jarang saya dengar, tuan-tuan. Walaupun dulu selalu orang guna benda tu. Tebik puasa, sikit. Kita takut puasa kita tebik. Yang menilai yang jadi tebik, yang pecah yang siapa sebenarnya? Orang sih tahu. Kerana yang menilai kita, yang kita rasa yang akan memberi markah pada puasa kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap detik bermula daripada terbit fajar. Kita jaga, takut puasa kita kurus. Minta maaf pun selalu kita lah nak jaga puasa tu, benda-benda tu jaga kita. Mungkin kecil-kecil mari supaya boleh nelan dia. Oh, jaga kita, masya-Allah. Di sekolah show maghrib sampai cikgu melarang, jangan meludah sesuka hati. Nak sikit-sikit keluar ludah, sikit-sikit ludah. Apalah salah telan. Telan Elio ya. Mun lagi si ada tiogek telan, ada tiogek buat. Mun ada tiogek jangan ditelan walaupun kecil-kecil, tuan-tuan. Mun si ada tiogek telan, selagi dalam mulut. Tapi nak tu biak si faham. Bukan ajak biak orang tua-tua. Bepi-bepi je ilmu orang kampung lah. Bepi-bepi ludah. Takut kita, nak takut puasa kita batal, tuan-tuan. Nak nelan sikit, batal sikit. Sikit. Yang kedua, mungkin kita kecil apa dijaga kita. Takut nak ngorek depan hidup. Mana? Mengangkat sikit, batal. Mengangkat sikit, batal. Ada sidak kecil-kecil pagi. Bila azan, saya ada nak pakai sungkir. Ya Allah, saya ada pakai sungkir tu. Ngorek hidung. Pakai sungkir dah, ngorek hidung lah pelik. Pahaman kita terhadap puasa dan membatalkan puasa ya, terlalu, yalah, saya dah bergantung kepada pemahaman-pemahaman itu. Maknanya yang saya nak sebut ialah kita jaga, terlalu menjaga kita. Tetapi bagi orang yang sampai ke peringkat yang faham, puasa khusus lil khusus, bukan ajak jaga nyung kita hidup, bukan ajak jaga beludah. Orang yang puasa khusus lil khusus ialah hatinya, akalnya, semua denyut nadinya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baru terdetik hati lain sikit, terus hilang. Ini saimun. Baru akal kita sikit berprasangka jahat, mencari kesalahan orang, terus dibuang. Ini saimun. Nak itulah disebut anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu innahu yaraka. Ini adalah makna ihsan
yang sangat-sangat kita implement ketika mana kita di bulan Ramadan. Betapa halusnya seseorang yang dapat merasakan ihsan 30 hari. Bayangkan 30 hari. Mungkin saya nak sebut sedikitlah. Mun sembahyang, ada orang pada sembahyang tu power lagi. Memang semuanya power sebab ianya rukun Islam. Nah, sembahyang paling-paling pun Allahu Akbar, selagi si beri salam, kita pun berpuasa. Kita kawal. Ada benda yang kita kawal, termasuk makan minum, termasuk dia pun nasi bagus, nelan dia ugit. Si boleh juga dalam puasa. Tapi 5 minit saja. Lepas ya, berhenti sembahyang. Macam biasa lagi kita. Nak orang lagi, minta maaf lah istilah macam ni lah, mencari kesalahan orang lagi. Sembahyang baru Zuhur. Macam ni lagi, tahan 5 minit. Tetapi sembahyang tu, ia berkala setiap hari. Yang menjaga kita sepanjang tahun. Ramadan yang istimewanya ialah, kita tu jaga diri. Kita tu sentiasa beribadah. Kita sentiasa menjaga ihsan. Ketika mana? Macam sembahyang. Kelakangan kawan pun ada ihsan. Masuk dalam jamban pun ada ihsan. Kehidupan kita ialah kehidupan biasa. Maka kalalah seseorang itu dapat menjaga ihsan dalam bulan Ramadan, the real is, ini bahasa Inggeris ni pun, saya susah pandai lah bahasa Inggeris. Yang paling real dalam kehidupan ialah ketika puasa. Kita dapat menjaga ihsan tadi seakan-akan Allah berada dalam jiwa kita. Nak tu lah, mun 30 hari kita dapat jaga, Masya Allah. Dan saya akhiri dengan satu cerita pendek. Saya ada kita dalam cerita yang saya sebut, pernahlah saya sebut, seorang jemaah haji cerita pada saya, dia duduk depan Kaabah. Itu tentang Allah dalam diri tu, di Semerahan, di Pelanduk, di Iboy, siapa kita merasa macam tu? Sebab cuba nak merasa siapa? Bulan Ramadan lah kita cuba merasa Allah sentiasa di depan kita. Kan? Tapi bila di Mekah, tengok rumah Allah, ya Allah, rasa kita dipandang ya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada manusia cerita dengan saya, dia duduk depan Kaabah. Bila duduk depan Kaabah, air di sebelah. Kemudian datang ujian daripada Allah. Orang belakang, jamit belakang. Saya ada berbahasa apa, beri bahasa isyarat, minta airnya. Orang belakang tu minta air. Dia pun beri bahasa isyarat juga. Keti malam matinya, mau di tempat kita tu. Nak minum bak lah air impuno. Macam ni lah keti tu. Orang bekap lah, belum bekap. Mau bahasa kita macam ni tuan-tuan. Mau di tempat kita pun mesti macam ni. Nak mengaku minta. Wajib minta je dah orang kata. Lu nak isi gong kata. Ya orang biasa, di tempat biasa. Tapi nya tu si ingat dengan Kaabah di depan tu. Cerita jam pula. Bila rasa orang minta hilang Kaabah. Orang minta air, timbul rasa nafsu tuan-tuan. Tu air aku, kenapa kau minta? Contohnya lah, kan? Si mau letak air lagi. Berzikir lagi. Berzikir, baca Quran. Nak ialah bila baca Quran, masya-Allah, nak itulah penting tuan-tuan. Berzikir, kita kembali recall di depan kita Kaabah. Kalaulah di depan Kaabah kita tak boleh melihat Allah, kalau di depan Kaabah kita tak merasakan wujudnya Allah, di mana lagi kita nak meletak iman kita, tuan-tuan? Di mana lagi kita nak letak iman kita? Sebab ya, bilanya kenang-kenang, ya Allah, rasa bersalah tuan-tuan. Lalunya mengambil apa pendirian agama. Innamal mu'minuna ikhwah. Kan? Sesungguhnya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Berpaling ke belakang, ambil air, beri. Sebab apa? Sebab ingat akan tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan fikir tentang nafsu. Kita belum mati lagi. Si perlu minum. Air banyak free, tepi nun boleh diambil. Kenapa air sedikit kita perlu tamat, tuan-tuan? Bila ingat dengan Allah, beri. Yang di belakang tadi, tuan-tuan, ambil air, minum sikit aja. Mundah nangga meminta macam yang tadunya minum habis, tuan-tuan. Tapi diberinya balik dengan penuh senyuman. Makinnya senyum, orang di depan tu tadi terfikir, entah-entah malaikat dah uji aku. Aku tu gagal diuji oleh Allah. Merembes air mata, tuan-tuan. Kalaulah bulan Ramadan ini, kita dapat merasakan kita ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sentiasa melihat kita. Innallaha sami'ul basir. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.